Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Mahyudin. Hari ini kita akan membincangkan bahagian ibadah tingkatan 5 di bawah tajuk masalah rumah tangga dan penyelesaiannya, unit 3, iaitu iddah, penantian bagi wanita. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita kenali dulu apakah maksud iddah. Dari segi bahasa, iddah bermaksud tempoh pengiraan. Dari segi istilah, iddah bermaksud tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami. Jenis iddah. Yang pertama, iddah disebabkan perceraian hidup. Yang kedua, iddah disebabkan oleh kematian suami. Kita tengok tempoh iddah. Jadual yang tertera menyatakan tempoh iddah bagi perceraian hidup dan juga kematian suami berdasarkan kepada status isteri. Bagi isteri yang sedang hamil, perceraian hidup, tempoh iddahnya adalah sehingga lahir anak. Begitu juga dengan kematian suami, sehingga lahir anak. Bagi isteri yang tidak hamil, tempoh iddahnya adalah 3 kali suci untuk perceraian hidup dan 4 bulan 10 hari bagi kematian suami. Bagi isteri yang putus haid, tempoh iddahnya adalah 3 bulan di dalam perceraian hidup dan bagi kematian suami adalah selama 4 bulan 10 hari. Bagi isteri yang belum disetubuhi, tiada iddah bagi perceraian hidup dan 4 bulan 10 hari bagi kematian suami. Mengapakah tempoh iddah berbeza? Yang pertama, iddah bagi perempuan yang bercerai hidup. Selama 3 kali suci kerana ia dapat membersihkan rahim wanita daripada hasil hubungan dengan bekas suaminya. Bagi wanita yang hamil, tempoh sehingga melahirkan anak tersebut adalah cukup untuk menumpukan perhatian kepada penjagaan kesihatan dan kandungannya. Yang kedua, iddah bagi perempuan bercerai mati. Tempoh yang diberikan selama 4 bulan 10 hari adalah sesuai bagi isteri yang kematian suaminya sebagai tanda perkabungan dan kesedihan. Yang ketiga, iddah bagi perempuan yang belum disetubuhi. Bagi perempuan yang belum disetubuhi, tiada iddah kerana rahimnya bersih daripada benih suaminya. Apakah hikmah iddah? Yang pertama, memastikan isteri tidak hamil dengan bekas suaminya untuk mengelak daripada berlaku percampuran keturunan apabila isteri berkahwin dengan lelaki lain. Yang kedua, memberi peluang kepada suami isteri untuk berfikir dan menyesal terhadap perbuatannya. Yang ketiga, menzahirkan kepentingan dan kesucian ikatan perkahwinan yang tinggi nilainya di sisi agama dan masyarakat. Yang keempat, memberi penghormatan kepada suami yang meninggal dunia dan menjaga perasaan keluarganya terutama isterinya. Apakah hak dan status isteri semasa iddah? Hak semasa iddah bagi isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 ataupun talak boleh rujuk masih di bawah tanggungjawab suami, berhak mendapat hak sebagaimana sebelumnya, iaitu nafkah, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Isteri tidak boleh keluar rumah tanpa keizinan suaminya. Bagi isteri yang dalam tempoh iddah talak bain ataupun talak tidak boleh rujuk, isteri tidak boleh dirujuk oleh suami, tidak mendapat nafkah kecuali tempat tinggal dan tidak mendapat hak perwarisan harta. Bagi isteri yang kematian suami, isteri tersebut berhak diberi tempat tinggal selama tempoh iddahnya. Apakah hak dan status isteri selepas iddah? Hak selepas iddah
Yang pertama, tidak mempunyai hubungan lagi dengan bekas suami. Yang kedua, bebas menentukan kehidupan sendiri. Yang ketiga, pasangan yang bercerai tersebut setelah tamat iddah berhak berkahwin semula. Boleh dipinang oleh lelaki yang ingin memperisterikannya. Info Islam. Isteri yang diceraikan sebelum disetubui atau isteri yang nusus tidak layak mendapat apa-apa nafkah daripada suaminya. Mari kita lihat pula apakah perkara yang dilarang semasa iddah. Pertama, dipinang. Bagi perceraian hidup, diharamkan sama ada peminangan secara terang atau soreh atau sindiran ataupun kinayah. Bagi perceraian mati, diharamkan sama ada peminangan secara terang tetapi harus secara sindiran. Kedua, keluar dari rumah yang disediakan oleh suami. Bagi perceraian hidup, diharamkan keluar rumah tanpa izin suami kecuali untuk keperluan syarak. Bagi perceraian mati, diharamkan keluar rumah kecuali untuk keperluan syarak. Ketiga, menghias diri. Bagi perceraian hidup, jika dalam iddah rajai ataupun talak yang boleh rujuk, diharuskan berhias. Jika dalam iddah bain, disunatkan tidak berhias. Bagi perceraian mati, diharamkan berhias. Keempat, berkahwin. Bagi perceraian hidup, diharamkan berkahwin dengan lelaki bukan suami. Bagi perceraian mati, diharamkan berkahwin. Info Islam. Larangan menghias diri semasa iddah bagi wanita bukanlah bermaksud membiarkan diri tidak terurus seperti tidak menjaga kebersihan diri atau berpakaian kotor dan lusuh. Larangan yang dimaksudkan ialah berhias diri secara berlebihan seperti memakai pakaian yang berwarna garang sehingga menarik perhatian lelaki. Larangan-larangan yang dikenakan ke atas wanita yang beriddah sebenarnya menunjukkan bahawa Islam sangat mengambil berat tentang maruah dan aurat wanita. Apabila peraturan dan hukum ini dijaga, sudah pasti maruah mereka akan terpelihara dan dipandang mulia oleh masyarakat. Begitulah tadi huraian unit yang ketiga, iddah penantian bagi wanita. Sekian dahulu buat masa ini dan selamat membuat ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.